Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, bertemu kembali di Wanita Hari Ini Extra 28 hari bulan Mac bersama saya Segita dan juga Rina, dan hari ini adalah hari ke-11 PKP. Cepat sahaja masa berlalu dan ini apa yang melanda satu dunia ni juga akan berlalu tidak lama lagi. Dan kita harapkan agar ianya dapat reda secepat mungkin dan pastinya rakyat Malaysia sendiri dapat menjalani kehidupan seharian seperti biasa. Apapun ketika ini anda harus pastikan mengikuti segala perintah kawalan pergerakan yang sudah pun ditetapkan agar sama-sama kita dapat memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Dan di hari Sabtu ini, sambil-sambil kami bersama anda, sekiranya anda ada apa-apa aktiviti yang anda sedang lakukan bersama dengan keluarga, mungkin ada yang menu special hari ini yang ingin dikongsikan, boleh terus kongsikan di laman Facebook Wanita Hari Ini dan juga Instagram Wanita Hari Ini. Baiklah, di sini kami ingin berkongsi statistik terbaru yang setakat semalam, ya Rina. Dan kalau diikutkan, bilangan kes adalah sebanyak 2,161 kes dan jumlah kematian sebanyak 26 sehingga pagi tadi, dan pesakit yang telah sembuh dan juga di-discharge dari hospital seramai 259 orang, manakala yang masih dirawat di hospital dalam 1,876 orang. Dan kami berharap angka ini akan semakin berkurangan. Jadi sama-samalah kita melakukan apa yang kita boleh lakukan. Dan di sini sememangnya kami ingin ingatkan kekuatan mental setiap orang adalah amat penting di masa-masa begini. Tetapi sekiranya anda memerlukan sebarang bantuan, di sini kami ingin kongsikan talian khas kaunseling COVID-19 yang boleh anda hubungi di talian 159999 ataupun WhatsApp 019-261-5999. Tak kira apa sahaja emosi anda ataupun mood perubahan yang berlaku kepada diri anda, dan kalau ianya berlarutan, hubungilah talian kasih ini. Baik, semalam juga diberi perkabaran yang saya kira sedikit melegakan kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya apabila melihatkan kepada pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan pakej rangsangan ekonomi prihatin. Dan saya mengharapkan juga kepada semua rakyat Malaysia, kami di Wanita Hari Ini benar-benar ingin mengharapkan agar anda memanfaatkan sebaik mungkin apa sahaja mungkin kelebihan yang diberikan ketika ini dalam situasi negara sedang berdepan dengan musibah COVID-19 ini. Kita mahukan agar ianya dapat digunakan sebaik mungkin. Dan di sini kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan atas bantuan sebanyak 250 bilion ringgit Malaysia. Sama-samalah kita gunakan apa yang diberikan ini dengan cukup bermanfaat. Ya, dan hari ini sebenarnya kami nak kongsikan satu lagi topik. Kalau kita lihat daripada musibah COVID-19 yang berlaku di negara kita, ia memberikan banyak pengajaran, iktibar dan juga teladan yang sama-sama dapat kita hayati, walaupun bukan untuk diri kita sendiri tetapi secara keseluruhannya untuk ahli keluarga dan juga masyarakat. Ada banyak kisah, ada banyak gelagat, banyak keletah yang mungkin mencuit hati kita. Kadang-kadang kita tak perasan perkara itu berlaku dalam keluarga kita. Dan di sini kami juga ingin kongsikan bersama anda gelagat rakan selebriti dan juga rakyat Malaysia sepanjang tempoh PKP ini. Ada yang amat mencuit hati, main masak-masak dengan anak pun ada. Jadi apa kata kita saksikan bingkisan ini? Silakan. Semua nampak? Inilah dia bila duduk rumah.
kena extend lagi 2 minggu pun kita tak rasa sangat. Sebab kita tahu banyak benda kita boleh buat. Lipat baju kan. Hari tu masak welcome. Taklah boring. Pak. Empat-empat ni duduk dalam rumah. Kat luar sana tak boleh keluar. Faham? Faham tak? Tengok ni. 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 Faham tak? Semua ni. 1, 2, 3, 4 ni. 1, 2, 3, ni 4. Ni. Duduk dalam rumah. Tak boleh keluar. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini dan yang pastinya seperti yang kita wawarkan sebentar tadi, kami nak berbincang tentang satu topik iaitu teladan di sebalik musibah dan ketika ini di talian kita bersama dengan Tuan Haji Hushim Saleh selaku kaunselor dan perunding motivasi. Assalamualaikum. Apa khabar Tuan Haji? Salam. Apa khabar? Khabar baik Tuan Haji. Baiklah Tuan Haji. Topik kita pada hari ini teladan di sebalik musibah. Sememangnya situasi yang kita alami sekarang ni kalau nak lihatnya sepenuhnya sebagai sesuatu yang positif susah sikit. Tetapi kita boleh melakukannya dengan fikiran kita ataupun pemikiran mentaliti kita yang bersesuaian. Jadi mungkin Tuan Haji boleh kongsikan bagaimana setiap orang boleh menjadikan situasi ini sebagai sesuatu yang positif sebab sekarang ni boleh bersama-sama dengan keluarga, boleh masak untuk keluarga. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Dan memang yang penting kat sini seperti yang tahu bahawa di sini memanglah hanya kita satu yang beri kesan lah kepada kita semua orang lah. Okay? Tetapi yang penting kat sini bagaimana kita berfikir kita tu bagaimana kita nak jadi positif. Sebab sekarang ni dulu mungkin kita hari-hari buat pagi, malam, dan kita dengan kerja, lepas tu dengan kita punya aktiviti kita terpenuh setiap hari. Tiba-tiba kita kena duduk di rumah. Inilah yang perlu kita semua supaya dalam diri kita manusia ni sama ada kita nak berfikir secara positif ataupun berfikir secara negatif. Jadi kalau kita nak kata orang tu apa yang kita nak lakukan supaya kita berfikir positif, saya tengok dalam gambar-gambar tu bagaimana kita kata kelompok tu misalnya mungkin yang berumur tadi tu santai-santai, seronok-seronok bersama dengan suami ataupun isteri ataupun kalau yang ada keluarga, ada anak ke apa macam tadi, boleh juga kita sebagai suami pun tak salah untuk kita misalnya lipat kain ke tak salah kan lipat kain, Tolong-menolong. Tolong-menolong. Jadi mesti sebenarnya kita kena sentiasa positif tau. Sebab apa? Sekarang ni kita kata kita ni dalam keadaan yang kita kata ialah sekarang ni pula berbagai-bagai kita kata perkara yang kita nak kena fikirkan. Dan memanglah kita tipulah kalau misalnya kita kata kalau misalnya apa yang kita lakukan ni dia akan jadi sebagai sesuatu yang tidak memberi kesan kepada kita. Dia akan memberi kesan kepada kita sebenarnya. Okey. Dan sebenarnya bohonglah. Kalau saya sendiri pun juga dulu selalu pergi ceramah apa sekarang dah tak ada ceramah lagi dah. Jadi sekarang saya dengan isteri saya kita banyak kata orang tu masa untuk kita bersama-sama lah. Buat aktiviti dia masak kat dapur kita pergi sekali. Dan saya pun pandai potong cili cukup lah. Tahniah ya Tuan Haji pandai potong cili. Okey. Jadi kita kat situ kita isi masa lapang tau. Okey. Aku nak buat apa, aku tak tahu buat apa. Memang dia akan beri kesan tau. Kesan emosi, kesan logi, kesan kita kata stres tau. Stres dulu. Dan banyaklah kesan tu nanti saya akan beritahu lah kesan-kesan tu. Iaitu kesan hubungan suami isteri, kesan dengan anak-anak kan. Kalau kita positif, masa ni kita boleh main dengan anak kita misalnya beli pistol 3 main tembak-tembak tu. Itu aja. Bukan apa ni masa yang kita kata dulu tak ada masa, sekarang masa banyak tau. Ya betul. Kita boleh guna masa ni dengan anak kita
Mungkin kalau kita kata kita nak baca buku untuk anak je, lama anak pun boring juga. Ayah, ni satu hari baca buku je. Kita main lah. Main. Lepas tu kita banyak perkara kita boleh buat aktiviti-aktiviti bersama tau. Ya. Tuan Haji, Ya. mungkin juga kita boleh kongsikan di awal tempoh PKP ini, saya percaya ramai dalam kalangan rakyat kita seakan boleh menerimalah situasi itu. Tapi kalau ditambah lagi tempoh ini berlanjutan sehingga 14 April, kalau rutin harian itu sama saja, saya pasti ramai dalam ahli keluarga juga akan merasa sedikit bosan dan memberi tekanan. Apatah lagi bagi sesetengah ahli keluarga yang mungkin ketika ini berdepan dengan masalah pula. Ada yang bergaduh suami isteri ataupun tak boleh tahan dengan sikap anak-anak yang mungkin sesama mereka juga bertelagah. Situasi ini yang kita tidak mahukan berlaku dalam kehidupan keluarga itu sepanjang tempoh PKP ini, Tuan Haji. Ya, terima kasih. Sebab saya nak bercakap benda yang real lah. Apa yang berlaku dalam 10 hari, 9 hari ni sebab saya kaunselor. Ya. Jadi apa yang telefon saya dan ramai juga yang kata orang tu menelpon lah. Saya tak jumpa sekarang ni sebab COVID-19 ni. Jadi kita melalui call lah. Ya. Apa yang cakap tadi tu memang betul yang puan cakap tu. Dan mula dia kata apa, Haji, saya dah sekarang ni tak ada modal lagi nak bercakap dah. Ada apa yang kita buat dan sebagainya tu. Jadi kat sini, dia bergantung kepada kita punya kreativiti. Kreativiti kita, lepas tu sebenarnya kita ni maknanya apa nak buat untuk besok. Dan ramai juga mengadu saya sekarang. Mak bapak kita tahu, sekarang ni anak saya duduk rumah, makan banyak je, makan kuat. Budak-budak ni, biasalah dia duduk rumah, tak ada apa-apa. Dia makan lah. Saya kata itu memang kanak-kanak. Jadi sebab tu, makanan tu perlu ada kat rumah. Jadi kita budak-budak ni suka makan ni lah. Dia main-main makan, main-main makan. Mungkin tengok TV ke apa, makan. Budak-budak kan Bapak buat masa ni, kita jangan stres tau. Okey. Dan kemudian saya minta lah ibu bapa yang berada di luar sana, kita banyak kata orang tu bersabar, lepas tu banyak kata orang tu berfikir secara positif. Lihat, masa ni lah kita tengok kita akan kenal, insya-Allah lah dalam masa 2 minggu, 3 minggu ni, orang semua akan kenal watak-watak anak kita tau. Anak nombor 1 macam ni, anak nombor 2 macam ni, anak nombor 3 macam ni. Masa ni kita boleh kenal anak kita sebenarnya. Ini masa yang ada hikmah adalah Allah bagi sebenarnya. Kita fikir juga dari segi hikmah dia tau. Ya, betul. Dan semalam saya ada terbaca di mana seorang berkata yang jangan merungut yang awak terkurung di rumah, tetapi bersyukurlah yang awak sebenarnya selamat di dalam rumah awak. Jadi di sini walaupun kita nak bersyukur, Tuan Haji, lama-kelamaan kita akan rasa gelisah dah lama dalam rumah kan. Tapi bagaimana kita boleh lihat situasi ini dan bersyukur kita ni lebih baik daripada orang lain yang mungkin rumah mereka kecil sangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebenarnya saya pun selain daripada kaunselor, saya terlibat dengan Perkim, Pertubuhan Kebajikan Islam, dan saya ramai dah jumpa saya ni, dan sekarang pun kami tengah bagi lagi iaitu makanan-makanan. Sebab ramai yang tak ada makanan dah. Ini cakap tu terang. Saya pengurusi Perkim Kelang dan memang saya bagi dia orang ni makanan, beras, susu dan sebagainya. Memang dah tak ada. Ada yang jumpa saya dah menangis, tak ada makanan dah. Cakap tu terang ni. Jadi kita bagi makanan ni sebab apa? Bukan saja stres, sebab ini yang jual nasi lemak pagi-pagi, yang kerja-kerja gaji hari-hari tau. Jadi diorang tak ada gaji. Jadi yang ini juga dia menghadapi tekanan. Bila tekanan dari segi keperluan asas tak ada, dia akan kepada iaitu tekanan kepada anak-anak. Dan anak-anak pula tak pergi sekolah, duduk rumah, bising, rumah kecil contohnya. Nampak tu. Jadi berbagai-bagai kita kata the environment tekanan itu akan memberi seseorang tu mungkin masa inilah Allah nak uji kita sabar tak sabar. Tuan Haji, maaf saya mencela, apa mungkin iktibar ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada musibah COVID-19 ini yang berlaku untuk diri kita dan juga kepada masyarakat secara amnya? Saya nampak kat sini yang boleh kita ambil iktibar dari sini ialah bahawa ini semua sebenarnya yang berlaku ni bahawa satu yang paling bagus kita fikir positif lah. Mungkin selama ni kita ni kebanyakannya mungkin terlalu sibuk. Tak ada masa. Minta maaf lah saya kaunselor kan. Ada yang suami isteri pun tak sempat tau nak bercakap. Dan sekarang dulu pun ramai suami isteri PJJ. Hari ni dah boleh duduk rumah dah. Nampak tak? Sekarang dah boleh duduk rumah dah. Nampak? Jadi ini semua ada hikmah dia sebenarnya. Dan mungkin satu lagi kita nak supaya Allah nak supaya kita lebih dekat dengannya, supaya kita insaf, kita sedar. Ini Allah bagi ujian pada kita supaya kita semua lagi dekat pada Allah, bersyukur tau. Bersyukur.
ada lagi orang ramai susah. Kalau kita susah, ada lagi orang susah. Ya, betul. Nak cakap tu terang ni. Saya cakap tu terang lah. Ada lagi orang susah. Jumpa saya menangis-nangis. Haji, saya dah beras, tak ada susu, tak ada apa, tak ada. Sebab tu sekarang NGO dan juga kerajaan bagi ni semua syukur. Alhamdulillah lah. Saya nampak. Jadi saya nampak kita melihat kepada sudut yang positif tau. Baik. Jangan negatif. Selama ni Allah dah bagi kita senang bertahun-tahun dah. Ya, betul. Ini baru. Baru sebelum baru Jadi kita hendaklah sentiasa melihat ni positif lah. Ya. Baik, Okey, terima baiklah, kasih Tuan Haji Hushim bersama kita hari ini berkongsi tentang apa teladan yang boleh kita belajar di sebalik musibah ini. Terima kasih sekali lagi Tuan Haji, jaga diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seperti yang Tuan Haji katakan, ya Rinas, memangnya situasi ini kita tak boleh elakkan, tapi ada hikmah di sebaliknya. Ada yang kita boleh belajar setiap hari sebenarnya. Kita bersama keluarga, kita boleh belajar sesuatu mengenai mereka sendiri. Saya setuju sangat Segi, sebab kadang-kadang kita selalu mencari alasan bahawa banyak perkara dalam rumah tangga itu tak boleh kita nak selesaikan kerana tuntutan kerjaya kita, kerana komitmen kita dan sebagainya. Namun ini adalah peluang yang perlu kita ambil dari sudut yang positif dengan cara yang lebih baik untuk kita cari pendekatan yang bagaimana sebenarnya dapat kita selesaikan satu persatu kalau ada masalah dalam keluarga. Ini juga waktu terbaik kalau selalu kita akan dengar ayat ibu dan ayah akan cakap terlepas pandang tiba-tiba anak dah besar. Okey, hari ini diberi kesempatan selama lebih kurang sebulan untuk lihat sendiri bagaimana sebenarnya anak itu membesar dan kelebihan mereka itu boleh kita hargai sebenarnya. Ya, betul. Okey, setuju sangat dengan Rina. Dan kini di talian kita bersama dengan seorang yang sangat istimewa. Kita bersama dengan Datuk Chef Wan. Hello Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk sihat? Alhamdulillah. Aha. Baik, Cik Ani sihat ke? Apa dia Datuk? Tak dengar, maaf. Apa dia Datuk cakap tadi? Tak dengar, maaf. Oh, saya kata beransur baik sebab baru ni kena sakit kayap kaki tu. Ada kena kurang sikit dah. Okey, alhamdulillah. Baik Datuk, hari ini kita nak berkongsi tentang teladan di sebalik musibah. Pertamanya sekali kami nak mengucapkan salam takziah kepada Datuk Chef Wan di atas pemergian bekas isteri baru-baru ini, dan juga kita mengharapkan agar Datuk Chef Wan ketika ini pun berada dalam situasi yang baik ya. InsyaAllah. Okey, Datuk, mungkin boleh kongsikan bagaimana sebenarnya Datuk melihat memang COVID-19 ini satu musibah bukan saja terjadi kepada kita tetapi seluruh dunia. Tapi apa mungkin dari sudut pandang Datuk Chef Wan sendiri yang Chef Wan Datuk dapat daripada yang kita hadapi ketika ini, Datuk? Saya berpendapat dalam keadaan situasi sekarang ni, I think macam boleh kata, it's very important kita ni lepas kembali reflect back dari segi kehidupan kita umat manusia generally lah di dunia ni. Pertama kali kita perhatikan dari segi pemakanan kita dulu dan juga kebersihan diri So kebanyakannya penyakit ni selalu datang puncanya juga pada mula daripada makanan-makanan kita yang tak betul, bersih. I mean, it was not handled properly also by a lot of people lah juga kebersihan dan sebagainya. So then saya juga rasa apa yang terjadi juga merupakan satu musibah juga yang mana kita umat manusia lepas ni lah, kita kena banyak bagai-bagai sikap kita sesama manusia. I think dalam setahun 2 tahun ni banyak sangat lah masalah di atas dunia ni, peperangan. Kita manusia tak pernah dapat menghormati dan sayang menyayangi sama manusia. Sifat-sifat nilai yang sepatutnya ada pada seorang manusia tu kan, tak kira lah apa bangsa. We become very diskriminasi, racist, and I think also dari segi pihak-pihak pemerintah juga, banyak negara juga lah banyak masalah corruption, macam-macam lah yang akhirnya pecah dan sebagainya. Adalah pun kita bekerja ni, kita kena berbalik
untuk kisah kita Baik. sekolah dan dapatkan diri sama dan buat sikap kita sendiri sebagai manusia sama manusia supaya kita ada lebih lagi nilai rasa kasih sayang dan juga saling membantu sesama manusia. Okey, setuju. Sebab itu memang menunjukkan yang itu tak kira lah kita angkat ke atau apa you will attack anyone, at different level, different age, different ni. So I think it's very important untuk kita to reflect back, yang boleh belajar depan kita manusia masing di atas dunia ini. Okey, setuju sangat dengan apa yang Datuk Chef Wan berkata. Di masa ini kita tidak perlu pandang rendah sesiapa jua. Tetapi mungkin Datuk Chef Wan boleh kongsikan juga antara aktiviti yang Datuk sedang lakukan di rumah bersama dengan ibu Datuk terutama sekali. Rasa terhibur kami kalau tengok Instagram Datuk. Semasa di rumah ni pun kita perlu luangkan masa ikut dapatkan silaturahmi family kan. Semua ibu bapa kita. Pada same time juga, kat rumah tu macam-macam kerja yang boleh kita lakukan. Jadi kita boleh bantu isteri, anak-anak sama-sama bergotong-royong. Itu juga pelajaran macam baik. So I spend a lot of time menjaga dia mandikan all that lah. Okey. Datuk Chef Wan juga mungkin boleh kongsikan kepada mereka yang lain di luar sana yang mungkin melihat situasi ini banyak memberi kesan keburukan kepada mereka. Bagaimana sebenarnya kita nak memberikan kata-kata semangat untuk mereka bahawa apa sahaja yang terjadi ketika ini dalam erti kata yang lain sebenarnya membantu untuk merapatkan hubungan sesama ahli keluarga, Datuk Chef? Pada saya, bukan mudah bersidang ya. Don't really feel very depressed because apa yang kita perlu mencuba sekarang ialah untuk mengikut peraturan kerajaan. Mudah di rumah ni kita jaga makanan kita. Kalau kita di rumah janganlah kita sembarangan juga luangkan masa untuk benar, buat benda-benda baik, mengaji taksir ke. Dan banyak benda-benda yang dapat kata mengisahkan diri kita dan jangan tinggal solat dan all that. I think these are very simple thing in life, very basic that we need to go back because kita mencari kekuatan diri kita kepada Allah balik. Kepada Allah dan keluarga kita be protected, Baiklah. And di same time juga kita jaga diri kita very important. Berjihad dan lakukan benda yang positif. Dan hidup yang cukup, sihat dan dengar peraturan kerajaan dan dengar kat TV itu macam-macam dari social media, kat TV, kita baca macam benda yang positif yang dapat menguatkan semangat kita dan juga orang kata mental health, physical health, so that kita menjadi manusia yang lebih kuat dan jangan mudah putus asa dalam perasaan macam ni. Okey, baiklah. Especially as Malaysia come together. Baik. Terima kasih Datuk Chef Wan sudi bersama kami di Wanita hari ini berkongsi pandangan daripada Datuk Chef Wan. Jangan lupa kirim salam dengan Cik Ani ya. Okey, bye. Assalamualaikum. Okey, setuju sangat ya Rina dengan apa yang Datuk Chef Wan berkata sebab biasanya apa yang kita selalu frasa yang kita selalu cakap tak cukup masa, tak ada masa, tapi kini kita ada banyak sangat masa jadi gunakanlah masa ini bersama manfaatkan. Baiklah, kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Hari ini. Masih lagi bersama kami di Wanita hari ini. Masih lagi kita nak kongsikan tentang aktiviti ataupun apa sahaja yang dilakukan oleh para selebriti kita. Ketika ini di talian kita bersama dengan Rosita Cik Wan ataupun Cik Ta. Assalamualaikum Cik Ta. Waalaikumsalam. Sihat ke?
Sihat, Alhamdulillah. Okey, baiklah. Boleh kami tanya Cik Ta tengah buat apa tu? Tengah masak ke? Macam mana tu? Ya, belum. Baru tadi. Lepas cakap telefon baru nak masak. Okey. Tak habis gulai. Baik, semalam masak sambal tumis udang. Hari ini menu apa? Tengok malam. Malam mana pula lapang nak makan sampai tumis udang lah, goreng apa sayur buncit lah. Simple je lah. Tengok bahan-bahan very limited kan. Baik, Cik Ta. Mungkin Cik Ta boleh kongsikan pandangan Cik Ta sendirilah berkenaan dengan situasi PKP sekarang ini. Bagaimana sebenarnya Cik Ta sendiri lihat perubahan dalam rumah tangga Cik Ta? Sebab biasalah sepanjang tempoh ni kan tak keluar bekerja. Jadi macam mana melihat kepada situasi ni? Okey, macam bila dah 14 hari dah, almost 14 hari kita dekat rumah ni, rasa macam I ni full-time housewife. Wow. Masak, lepas masak, mengemas, lepas mengemas, masak pula kan. Oi, rajin. First few days tu, satu hari 5 kali masak. Pasti Wow. aku dah tak puasa. Tapi, okey, bila ujian ni berlaku, bila kita macam di sebalik musibah ni lah kan. So, kita kita tengok, sekejap saya Mama nak cakap telefon. Kita tengok ukhuwah kekeluargaan tu lebih erat. Sebelum ni, kadang-kadang I rasa anak I pun dah lupa mak dia macam mana kan. Pergi pagi, balik malam, pergi pagi, balik malam. Kadang-kadang jumpa pun macam WhatsApp je. So, bila semua ada dekat rumah, kebetulan kuarantin ni semua anak beranak ada dekat rumah, adalah cousin-cousin dia yang kebetulan datang sini memang dah tak boleh balik. So, di sini macam 14 hari yang padu untuk kita makan bersama, solat jemaah setiap waktu. Alhamdulillah. So, setiap yang berlaku tu pasti ada hikmah dia. Macam bila siapa yang kena duduk kat rumah tu, dia boleh rasa betapa eratnya kekeluargaan tu. Okey. Kalau di rumah Cik Ta, mungkin anak lelaki dah besar, boleh mereka jaga diri sendiri. Kalau Aisyah, bagaimana Cik Ta? Antara aktiviti yang Cik Ta lakukan dengan Aisyah, susah tak nak buatkan Aisyah faham situasi sekarang ni? Dia okey. Dia macam, dia sibuk. Dia kat rumahnya ada 2 maid. Lepas tu dia kata apa? Mami sekarang ada 3 maid ya. Nanti bayar gaji Aisyah. Dia kata habis COVID-19 nanti nak keluar beli aiskrim. Ya, dia pun tak sabar tunggu habis COVID. Cik Ta. Tapi dia macam bila dia tengok berita, kita bercakap, dia dah faham. Dan sekarang situasi tak boleh keluar rumah. Ada virus, dia faham. Cik Ta, kalau kita lihat sebagai salah seorang ikon selebriti ini juga membawa imej dari segi ikon fashion. Kalau kebiasaannya keluar, pasti fashion Cik Ta menjadi tumpuan. Kalau kat rumah pun kabarnya ada fashion mask juga ya. Sebab I kan suka menjahit, dah tak tahu nak buat apa dah malam-malam. Lepas Isyak, dia orang dah semua dinner, dah tak tahu nak buat apa. Berjahitlah kerja I. Baju raya dekat designer lagi. Tak adalah nak jahit baju sendiri kan. I cakap, I tengok ada mask ni. Cuci bersih-bersih. I bubuhlah diamond. Okey, jadi sekarang ni dah berapa mask dah dijahit tu? Dah 2. 2, boleh jahit lagi lah untuk Rina dan saya juga. Okey. Actually, mask tu untuk fashion je, pakai kat rumah. Sebab dia tak sesuai pun pakai kat luar kan. Akhir sekali Cik Ta, sedikitlah nasihat kepada rakan-rakan yang lain juga untuk mereka sama-sama gunakan manfaatkan masa ni sebaik mungkin. Okey. Inilah masa ni untuk kita duduk. Kadang-kadang kita boleh muhasabah diri. Kita duduk melakukan aktiviti bersama keluarga. Dan yang penting ujian ni dia membuatkan kita lebih sejak. Sebab hanya tindakan segelintir yang dia tak dengar kata, yang bodoh yang tertegak tu, yang akan membuat padah kepada orang lain. So, dengarlah arahan. Jangan hanya seorang dua punya kelaku. Akibat dia dekat ramai orang. Baiklah. Okey, baiklah. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cik Ta. Jaga diri. Okey, you too. Terima kasih. Baik. Itu dia tadi pandangan daripada selebriti kita Cik Ta. Walaupun di rumah masih lagi terfikirkan tentang cara nak berfashion. Emas pun boleh dijadikan salah satu fashion. Bak kata Cik Ta tadilah sesuai pakai kat rumah sajalah, bukannya untuk kesihatan. Ya, betul. Ada sahaja sesuatu yang kita boleh buat di rumah sebenarnya, Rina. Kadang-kadang mungkin kita tak buat sebab kita tak minat, tapi bila kita dah start buat tu mungkin saya pandai buat benda ni pula.
Alhamdulillah ya. Ini time untuk kita cari inspirasi dan cari apa yang terpendam dalam diri kita. Baik, kita juga nak bersama dengan Ustazah Isfadia yang ketika ini berada di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat, Alhamdulillah. Ustazah sihat? Cerianya. Alhamdulillah. Baik, Ustazah, hari ini kita nak kongsikan tentang teladan di sebalik musibah ini, Ustazah. Banyak perkara yang sebenarnya boleh kita jadikan iktibar, boleh yang kita ambil sebagai satu pengajaran untuk muhasabahkan diri kita, Ustazah. Tapi perkara penting atau perkara utama yang perlu ada dalam setiap diri individu untuk mereka belajar daripada musibah ini, Ustazah. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih kepada sahabat kita, tuan-tuan perempuan. Memang COVID-19 ini adalah satu pandemik. Tetapi dia bukan sekadar pandemik ataupun bukan sekadar penyakit. Dia datang ini, dia menguji seluruh kehidupan kita tahu. Dia menguji, yang pertama, dia menguji mata kita. Dia tengok apa yang kita tengok. Dia menguji apa yang kita tulis. Dia menguji apa yang kita rasa. Kemudian menguji kekuatan kita, akidah kita dan sebagainya. Jadi untuk itu memang sangat indah, sangat cantik sangat soalan tu. Apakah antara perkara yang boleh kita muhasabah diri kita ni kan? Jadi yang pertama, kehadiran COVID ini dia seolah-olah memperkenalkan kita bahawa Allah itu maha hebat. Dan kita harus mengakui ada Tuhan yang sangat berkuasa, yang mengawal semuanya. Sebab apa? Sebab kita lihat contohnya lah Presiden Itali sendiri kata, dia kata seluruh kekuatan dalam negara dia itu telah digerakkan untuk membantras COVID-19 ataupun untuk membantu rakyat dia. Tetapi dia kata akhirnya dia terpaksa berserah kepada langit ataupun Tuhan di langit lah. Kemudian kita tahu juga virus COVID-19 ini dia adalah virus yang paling kecil, virus yang sangat kecil dan teknologi kita ada banyak. Ada tinggi teknologi tetapi teknologi itu tidak mampu untuk membongkar, tak mengenal, masih lagi tak kenal siapa virus kecil ni, apa virus kecil ini kan. Dan begitu juga pesakit pertama di Wuhan daripada kalangan wanita yang menjual udang tu, tak tahu dia ni dapat daripada mana. Jadi Masya Allah, yang ini menunjukkan bahawa betapa hebatnya Allah. Kita harus menyerahkan segala urusan ini kepada Allah. Itu yang pertama, muhasabah yang pertama. Muhasabah yang kedua adalah kita kena tahu bahawa mati ini dia tidak mengenal usia. Macam kalau di negara kita kan, kita ada 12 hari umur anak kecil yang dijangkiti dengan virus COVID-19. Betul. Jadi memang mati itu dia anytime. Dia boleh datang pada waktu bila yang dia hendak dan penentunya itu adalah Allah. Dan ingatlah apabila kita sentiasa mengingati mati, hati kita akan jadi lembut. Kita akan cepat rasa nak buat benda baik. Kita akan hilangkan rasa dendam, marah, permusuhan dengan orang lain. Dan begitu juga tuan-tuan perempuan, para penonton yang dikasihi, kita juga harus mengingati bahawa dengan datangnya COVID-19 ini, kita seolah-olah Allah nak sebut, Allah nak tengok apakah respon, feedback kita bila kita melihat perkara yang berlaku kan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan maut itu, Allah yang menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebab Allah nak tengok apa yang kita lakukan, tindakan kita, feedback kita, respon kita terhadap sesuatu. Contohlah dengan berita-berita palsu. Apa yang kita lakukan? Itu yang Allah nak tengok kan. Kemudian kita lihat ada orang yang kehilangan mata pencarian, terkandas rezekinya, terkandas mata pencariannya. Apa yang kita buat? Masya Allah, kita pula ramai ya orang-orang yang di sebalik tembok rumah dia, dia boleh bersedekah, dia boleh memberi infak dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu kelebihan dan kebaikan. Dan kita juga sebenarnya Allah buka mata kita untuk kita melihat bahawa setiap daripada manusia ini kita adalah sama, walaupun kita tahu berbeza bangsa, pelbagai agama. Tapi bila datang COVID-19 ni, dia tak pilih Cina sahaja, tak ada. Dia tak pilih pun orang India sahaja. Dia tak pilih orang-orang yang beragama Islam sahaja, tidak. Semuanya kena. Jadi nak tunjuk bahawa kita ini adalah sama, tak kira pangkat ke, kaya ke kita ke apa ke. Bila datang COVID-19 ni sampai, dia memang kena. Cuma, Rina. Okey.
So ada sesuatu perkara yang mungkin kita rasa kita harus fikirkan hari ini sebab yang membimbangkan walaupun memang di dada-dada akhbar berita ni memberitahu peratus jenayah turun hingga ke 70%. Ya, betul. Tapi hakikatnya domestic violence kita panggil kan jenayah dalam rumah tangga Kekanasan ini. rumah tangga. Talian pengaduan itu meningkat kepada 57%. Sangat merisaukan kita. Jadi mungkin pada hari ini wanita hari ini boleh bersama-sama dengan masyarakat yang ada untuk kita fikirkan tentang bagaimana kita nak meningkatkan kemesraan dan komunikasi serta interaksi yang baik dalam rumah tangga kita. Sebab kita takut kalau anak-anak yang menjadi mangsa dera, anak tu nak mengadu dekat mana. Seandainya orang-orang tua yang jadi mangsa dera oleh anak-anak dia sendiri, orang-orang tua itu nak pergi ke mana. Jadi itu ketakutan, kekhawatiran kita walaupun 70% di luar sana jenayah kurang, tapi yang dalam rumah itu 57% talian dera tu dia menerima panggilan-panggilan seperti itu. Okey, baiklah. Dan sememangnya Ustazah, situasi ini memberi impak yang berlainan kepada semua orang. Semua orang merasai keperitan situasi ini. Tapi sebanyak mana kita memberikan nasihat kepada orang untuk menjadikan diri mereka tenang, ia tak senang. Mungkin tak senang terutama kalau kita dalam sesebuah keluarga yang bermasalah. Dan mungkin di sini Ustazah boleh kongsikan bagaimana seseorang itu boleh kekal tenang dan kita duduk dalam satu keluarga tu tak payah banyak bergaduh. Dan Ustazah boleh kongsikan pendapat Ustazah. Ya, pandangan saya adalah pertama kita kena meredai dan kita merasai bahawa perkara yang berlaku ini memang perancangan yang sangat hebat datang daripada Allah. Dan perancangan yang sangat hebat ini dia ada termasuk dalam surah Al-Insyirah kan, inna ma'al usri yusra. Jika Allah datangkan kesukaran, Allah akan iringkan bersama dengan kesukaran itu yusra, kemudahan, berita baik, berita yang indah. Dan pada hari ini Masya Allah kita rasa macam sangat bestnya. Kalau sebelum ini orang semua kata saya sibuk lah Ustazah, saya tak boleh nak masak. Kita tengok berapa ramai boleh dah makan makanan di rumah kan. Masakan ibu, ayah, air tangan, anak-anak pun semua masuk di situ. Begitu juga kita lihat dalam keadaan ini kita boleh sembahyang berjemaah. Jadi kalau kita nak tenang, dia kena kembali balik pada Allah. Sebab tenang tu dia terletaknya di sini. Dia terletak dalam hati kita, dalam jiwa kita kan. So jadi kalau boleh usahakan untuk tidak merungut. Jadi kalau dalam tempoh PKP ini kita tidak merungut, kita tidak mengeluh, kita cuba cari disiplinkan diri kita, kuatkan diri kita untuk lihat yang baik sahaja. Jadi kalau boleh melalui fasa tersebut, insya-Allah kita akan tenang. Jadi kalau kita tak mampu lagi melihat kebaikan, ada je nak keluh, ada je nak merungut, ada je yang tak kena. Jadi dia memang akan lambatlah banyak bump atau banyak bumbul dalam perjalanan mencari ketenangan. Sebab ketenangan itu dia bukan cita-cita. Ketenangan itu adalah sesuatu yang perlu diusahakan. Dan ketenangan itu terletak di sebalik kesukaran. Sebagaimana yang disebut oleh Allah tu tadilah, inna ma'al usri yusra. 2 kali tahu Allah ulang benda tu, ayat tu. Jadi itulah dia sesuatu yang cuba kita kena cari dan tolong jangan mengeluh, jangan merungut, jangan salahkan orang lain. Apa perlu kita buat? Kita lihat apa kelebihan dia, apa kebaikan dia. Kadang-kadang kan Rina dan Sugita. Pandang biasa je lah nama tu kan, minta maaf. Okey, jadi kita ni kena buat latih tubi di rumah. Okey, contoh kita kata kalau kita nampak orang sakit, jadi kita kata orang ni mungkin tak pandai jaga kesihatan. Yang itu yang negatif. Tapi yang positifnya, kita pandai dan tahu ubat yang baik untuk dia. Dan macam mana nak melayan orang yang sakit. Contoh macam itulah, kita kena buat latih tubi supaya kita praktis tidak mengeluh dan tidak merungut. Okey, baik Ustazah. Banyak sebenarnya yang kita boleh belajar daripada sesuatu musibah yang berlaku pada diri kita itu sendiri ya. Sangat tepat. Tapi di akhir perbincangan kita ni Ustazah, mungkin secara ringkas Ustazah boleh kongsikan satu doa yang mana untuk kita rasa tenang dan juga kita tabah dalam menghadapi situasi ataupun musibah ini Ustazah. Okey, saya nak kongsikan ada satu doa di mana Nabi Muhammad SAW dia mengajar Saidina Muaz.
Jadi Saidina Muaz ni dia merupakan sahabat yang Nabi paling sayang, paling cinta. Jadi kemudian Nabi pesan dia dengan doa ini, suruh dibaca doa ini pada setiap habis solat. So kalau kita sembahyang 5 kali sehari, jangan 5 hari sekali 5 kali sehari, insya-Allah kita akan baca doa ini Jadi doa ini kita minta supaya Allah bantu kita, bimbing kita untuk pertama kita melakukan ibadah kepada dia, mensyukuri nikmat dia dan sebagainya. Jadi bunyi doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Senang aja. Allahumma, wahai Tuhan kami, ini bantulah diriku ini ala dzikrika, untuk sentiasa mengingatimu, wa syukrika, dan sentiasa mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatika, dan memperindahkan ibadahku. Jadi kalau hari ini ibadah kita apa nak indahnya? Duduk di rumah Rina adalah satu ibadah. Kita tetap duduk di rumah juga merupakan amalan ibadah yang terbaik pada saat ini. Baik. Terima kasih Ustazah Isfadiah bersama kita berkongsi satu perbincangan. Saya kira memang sangat-sangat bermanfaat untuk kami di Wanita Hari ini dan juga penonton-penonton setia kami. Terima kasih sekali lagi Ustazah. Jaga diri. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik InsyaAllah, sama juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang Ustazah kongsikan, saya pun boleh belajar beberapa daripada di situ. Ada banyak kebaikan yang kalau kita lihat secara umumnya boleh kita ambil sebagai pengajaran. Baik, kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami dan baiklah, kini kami ingin bersama dengan seorang pesakit COVID-19 melalui panggilan video. Kita bersama dengan Abdul Azim Wafi Zainal Arif dari Hospital Ipoh Perak. Masih lagi berada di hospital Assalamualaikum Azim. Waalaikumsalam. Hello Azim, bagaimana keadaan kesihatan sekarang? Alhamdulillah masih pulih daripada cuma badan saya ni rasa macam tak berapa nak sedap itulah setakat sekarang ni Alhamdulillah tak ada batuk, tak ada demam. Okey. Bagus. Sama tu je. Dan ini hari keempat Azim di hospital Ya, betul. Okey, mungkin Azim boleh kongsikan bagaimana situasi ini berlaku, apa simptom dia, kronologi sebelum Azim dimasukkan ke hospital. Pada permulaannya, saya tak expect pun virus ni ada dalam badan saya. Dan saya dapat satu panggilan dari kawan saya yang sebelum saya test virus daripada dia. Dia kata dia disahkan positif COVID and then Teruskan. Dia disahkan positif COVID and then saya rasa memang risau sangat-sangat kan. And then lepas tu ada KKM call saya, suruh saya buat saringan. And then waktu tu saya dalam tempoh saya dapat tahu yang kawan saya ni ada disahkan positif COVID. Saya bersama dengan family saya Saya dengan abang saya, dengan adik saya 3 orang, dengan mak ayah saya kan. Saya rasa memang terlalu risau kalau saya dapat virus ni. And then dalam 23 hari bulan, KKM call saya, suruh saya buat saringan dengan kawan saya yang seorang lagi staff yang saya kerja dengan dia sekali kan. And then saya pun pergi buat saringan dengan dia, and then esok dah dapat tahu result yang saya rupa-rupanya saya ada virus tu. And then saya pun, yang kawan saya yang seorang tu dia negatif, alhamdulillah. Saya Teruskan. Teruskan. Saya pun reda dan terima apabila virus tu memang ada dalam badan saya. Kita sebagai orang Islam kenalah cakap terimalah kan. Azim, tak bolehlah kita nak
apa ikatkan takdir Allah SWT, kita kena terima dengan seadanya. Azim mungkin boleh kongsikan. Tadi Azim ada menyebut tentang apabila KKM membuat panggilan telefon kepada Azim, Azim waktu itu berada di rumah bersama dengan ahli keluarga kan? Jadi adakah ahli keluarga Azim ketika ini sihat dan disahkan negatif? Okey, saya selepas saya masuk ke ward Hospital Bainun, keesokan hari tu KKM dia orang nak datang ke rumah, dia orang nak buat saringan kepada 6 ahli keluarga saya lah, ayah saya apa semua. Saya waktu tu, saya dalam hati saya berdoa lah ke Allah, semoga cakap tak adalah virus ada dalam badan, dalam ahli family saya apa semua. And then bila dia orang buat saringan tu dalam 10 pagi 24 hari bulan Mac, lepas tu 25 hari bulan tu saya masih stay tunggu dia punya keputusan, dia orang tak keluar lagi sebab kena tunggu 48 hours Lepas tu saya pun tunggu lagi 26 tu tengok tak ada result apa-apa. Saya call KKM, dia memang tertunggu-tunggulah dengan result ni kan. Lepas tu dia orang bagi tahu rupa-rupanya ahli family saya semua negatif, alhamdulillah. Sebab saya pun pelik dalam tempoh sebelum saya masuk dalam ward, saya memang ada direct contact banyak dengan family saya, terutamanya ayah saya kan. Sebab ayah saya sakit stroke. Saya hari-hari saya mandikan dia apa semua. Saya macam terlalu risau dengan mak ayah saya lah sebenarnya sebab orang dah tua. Saya rasa macam saya serah pada Allah, semoga itulah Allah yang menciptakan virus ni, Allah saja yang boleh buang virus ni kan. Saya pun doa banyak, pagi petang malam saya doa. Dan tak ada pun virus tu dalam badan orang lah. Alhamdulillah, saya syukur Allah SWT. Dan ramai juga yang berdoakan kan. Maksudnya sebelum Azim mendapat tahu yang Azim positif ni, tidak ada sebarang simptom yang Azim rasai ke? Okey, sebelum 23 Mac tu saya ada rasa macam badan tak berapa nak sedap. And then saya punya back pain tulang belakang kan. Saya rasa macam tak berapa nak ni lah, rasa macam lengur-lengur. Lepas bangun tidur tu rasa macam terlalu sakit lah. Tak ada terlalu sakit, cuma macam dia rasa macam lengur-lengur, dia macam ada benda yang attack tau. Saya pun macam sebelum tempoh saya nak masuk dalam ward tu, saya pun keluar rumah dekat halaman rumah lah kan. Saya duduk dekat depan luar rumah tu, saya hirup udara segar apa semua kan. Lepas tu saya tu lah simptomnya, demam pun semua tak ada, batuk, sesak nafas. Tapi yang sesak nafas tu bila saya dah admit ward, esokan hari tu 24 Mac, bila saya tidur saya rasa tak apa-apa nak lena. And then saya nak tarik nafas tu, saya rasa macam susah, macam virus tu dia attack bahagian pernafasan lah. Saya bangun, saya banyak zikir apa semua kan. Okey Azim. Supaya Allah itulah pulihkan virus ni balik kan. InsyaAllah mudah-mudahan Azim juga selepas ni pulih dengan lebih cepat ya. Baik Azim, terima kasih kami nak ucapkan kepada Azim berkongsi pengalaman Azim sendiri ketika ini berada di Hospital Ipoh, dan kami di Wanita Hari ini mengharapkan agar Azim selepas ini dapat keluar bersama dengan keluarga. Sejaga diri Azim, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Azim. Itu dia. Daripada apa yang Ustazah kongsikan dan Azim kongsikan, Rina, dia virus ni tidak kenal umur, bangsa, siapa-siapa je boleh mendapat virus ini. Sebelum kita nak berakhir, kami juga nak menasihatkan anda yang berada di rumah tu untuk terus kekal berada di rumah, jaga diri, jaga ahli keluarga, jaga kesihatan masing-masing, kerana kita tidak mahu agar ada lagi kes yang meningkat, malah kita berusaha untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Wanita Hari ini kembali pada hari Isnin dengan topik cabaran bekerja dari rumah. Jadi jumpa pada hari Isnin. Terima kasih. Bye-bye. Selamat berhujung minggu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Cahaya usah mengalah, mencari salah, masih ada jalannya. Bersatu hati, oh gaduh
kedukaan berakhir. Krisis perlu pengorbanan lebih dari jiwa dan raga demi selamatkan dunia yang tercinta. Ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya. Masa untuk teguh bersama, doa dan usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan mampu ditempuhi. Keajaiban tiba dan kita mengukir senyuman. Padamu Tuhan kami berserah. Engkaulah yang mampu mengakhirkannya. Tiada daya melainkan rahmat-Mu yang akan mengangkat segala ujian ini, membebaskan sengsara. Damaikan rasa sesama manusia, ketepikan emosi. Bawalah semangat yang menyeluruh semua fakar. Krisis perlu